Apa khabar semua? Dalam video kali ni kita nak tengok apa itu turbo lag. Kereta korang pakai turbo tak? Pernah tak rasa turbo lag ni? Jom kita tengok kenapa sebenarnya turbo lag ni berlaku. Okey, pertama sekali turbo lag ni dia berlaku dalam kereta yang ada turbo charger lah. Kalau kereta biasa ataupun kereta supercharger, dia tak ada masalah turbo lag ni. Jadi untuk turbo lag, apa yang berlaku adalah bila anda tekan pedal minyak tu, power tu lambat sampai. Lepas dalam sesaat atau 2 saat, baru anda akan rasa power yang anda tekan pedal minyak tadi. Dulu, pada mula-mula turbo ni diperkenalkan dalam kenderaan biasa, dalam awal 70-an, memang orang tak boleh terima masalah turbo lag ni. Sebab sangat ketara dia punya delay. Kereta moden zaman sekarang pula, dah okey sikit. Dan mungkin ada sesetengah kereta tu kita tak perasan pun ada turbo lag ni. Bukan apa, masalahnya kalau turbo lag ni ketara sangat adalah kita tak puas memandu. Contoh bila kita nak potong orang kan, tekan minyak tapi tak ada power. Bila power datang, dah tak ada ruang dah nak potong. Kan tak best tu. Lagi satu, turbo lag ni juga boleh bawa bahaya lah. Contohnya bila kita keluar dari corner, kita nak laju sikit kan, so kita tekan minyak tapi power tak ada. Jadi kita tekan lebih sikit. Bila power tiba-tiba datang, boleh jadi wheel spin dan boleh oversteer. Berpusing lah kereta. Memang bahaya. Jadi apa sebenarnya yang menyebabkan turbo lag ni? Okey, sebelum tu kita kena tahu sikit secara ringkas macam mana turbocharger ni beroperasi. Apa yang berlaku dalam kereta turbo ni adalah gas exhaust yang kita dah tak nak tu, dia guna untuk putarkan turbine. Turbine ni dia bersambung dengan kompresor. Tugas kompresor ni pula adalah untuk mampatkan udara dan sumbat masuk dalam enjin. Bila banyak udara masuk dalam enjin, bolehlah masukkan banyak minyak untuk dibakar supaya dapat lebih power. Bila dah bakar, gas ni pergi ke exhaust dan pusingkan balik turbine tu. Turbine tu pusingkan kompresor, kompresor masukkan balik udara. Dia berulang-ulang macam tu lah. Jadi anda boleh nampak tak apa masalah dia kalau kita tiba-tiba nak power tu. Tak kira lah sama ada kita nak potong orang ke atau kita nak drag race dekat traffic light ke, mesti akan ada delay sikit. Punca turbo lag yang paling penting adalah ruang ataupun space. Cuba anda bayangkan tayar yang tak ada angin. Okey, sekarang saya nak anda penuhkan tayar tu dengan angin secepat yang mungkin. So, apa yang kita akan buat adalah kita akan cari kompresor yang paling kuat sekali dan isi angin dalam tayar tu. Tapi cuba bayangkan, tak kira laju mana pun kita isi angin dalam tayar tu, kita tetap akan ambil masa untuk penuhkan angin tu, betul tak? Dia takkan tiba-tiba je angin dah penuh. Mesti udara akan ambil masa untuk penuhkan isi padu ruangan dalam tayar tu. Itu kalau contoh tayar lah. Sama juga dengan sistem turbocharger anda. Di bahagian air intake, untuk kompresor tu mampatkan udara, udara tu akan lalu air filter masuk ke turbo, masuk ke intercooler dan dia punya piping, masuk dalam intake manifold, kemudian baru masuk dalam enjin. Jadi ruangan dalam antara pipe, intercooler, manifold ni nak kena penuh dengan udara dulu, baru kita dapat masukkan dalam enjin. Sebab nak penuhkan ruang ni lah, kita kena tunggu sikit sebelum dapat power yang kita minta tadi. Sebab enjin ni dia alat yang seolah-olah bernafas tau. Selagi udara tu tak sampai, dia tak boleh buat kerja dia. Satu lagi punca turbo lag ni adalah saiz dan berat turbine dan kompresor tu sendiri. Kalau korang nak tahu, nak putarkan turbine ni pakai banyak tenaga tau. Dan dia kena berputar sangat laju, barulah ada kesan mampatan dari kompresor tadi. Kalau pusing sikit je, kompresor tu tak larat pun nak kompres udara dekat inlet tadi. Jadi anda bayangkan, kalau turbine wheel tu berat, lagi banyaklah tenaga yang diperlukan dari exhaust untuk pusingkan dia kan. Kalau dia besar pula, lagilah banyak udara diperlukan. Sebab tu saiz turbo ni dia kena bersesuaian dengan saiz enjin. Kalau turbo besar sangat, enjin tak larat nak pusing dia. Dan kalau kecil sangat, nanti boleh tersumbat ataupun terlebih pusing. Pun bahaya juga. Jadi buat masa ni, apa yang manufacturer buat untuk kurangkan turbo lag ni? Disebabkan turbo lag ni adalah fenomena fizikal. Jadi memang susah nak hapuskan. Dan dia akan tetap ada sampai bila-bila. Tapi kita bolehlah usaha sikit kan untuk at least kurangkan delay dia. Jadi ada company yang tambah je turbo, tambah 2 atau 3 turbo untuk buang turbo lag ni. Maknanya kalau pressure sikit guna turbine kecil, kalau pressure banyak guna turbine besar. Adalah juga kesan dia untuk kurangkan turbo lag, tapi sistem kawalan akan jadi sangat kompleks. Dan satu lagi masalah, bila tambah komponen ni, bertambahlah kemungkinan untuk rosak. Kalau ikutkan research nak buang turbo lag ni, dah lama dah orang buat. Masa saya buat PhD dulu tahun 2010 pun dah ada orang buat research, tapi tak tahulah dah masuk ke belum teknologi research tu dalam kereta sekarang ni.
Sebab masalah turbo lag ni dia memang kompleks. Satu cara lain untuk kurangkan turbo lag adalah dengan menggunakan twin scroll turbocharger. Twin ni bukan maksudnya dua turbo tau. Dia ada satu turbo je tapi dia ada dua intake. Tujuan dia untuk pisahkan tekanan dari silinder-silinder enjin anda supaya gas exhaust tadi dapat mengalir masuk ke turbocharger tu dengan smooth. Jadi gas ni dia tak berlanggar sesama sendiri tau. Jadi dia tak hilang lah power dia. Teknologi lain pula yang digunakan untuk kurangkan turbo lag dipanggil variable geometry turbocharger. Tadi kita dah tengok kan, kalau kereta enjin besar tapi pakai turbo kecil, tersumbat. Kalau enjin kecil pakai turbo besar, nanti dia lambat pusing pula. Variable geometry turbocharger ni dia ada bilah-bilah kecil. Sebelum turbine tu dia boleh terbuka dan dia boleh tertutup ikut keadaan kereta dipandu. Kalau kita tekan habis, bilah ni terbuka habislah. Jadi turbo kita seolah-olah macam turbo besar. Kalau kita drive perlahan, bilah ni pun tertutup sikit. Jadi sama macam kita guna turbo yang kecil. Sebab bila bilah ni tutup, exhaust tadi akan jadi lagi laju kan untuk masuk dalam turbine. Jadi lagi cepatlah turbine ni berputar dan kurang sikit turbo lag. Cuma untuk variable geometry turbocharger ni, bilah-bilah dia tu kecil dan bila suhu tinggi, kena dekat komponen kecil, memang susah nak kontrol reliability dia. Lagi satu, bilah ni dia ada banyak tau. Dan bila lagi banyak komponen kecil-kecil macam ni, kita tak sure dia boleh tahan atau tak. Dan nak buat komponen ni pun susah dan mungkin menyebabkan peningkatan kos. Ada juga yang cuba letakkan elektrik motor dekat tengah-tengah ni antara turbine dengan kompresor. Jadi bila kita nak power secara tiba-tiba, sementara turbine ni nak berpusing, motor tu akan start dulu untuk pusingkan kompresor ni. Ada juga yang cuba untuk guna material yang lebih ringan supaya kompresor dan turbine ni mudah berputar. Tapi susah untuk cari material ni sebab memang panas dalam tu. Dan material yang ringan dan boleh tahan panas ni sangat mahal. Ada juga yang cuba letak ceramic coating supaya turbine ni boleh lebih tahan panas dan boleh jana lebih banyak tenaga untuk kompresor. Dan macam-macam lagi sebenarnya. Sebab engineer ni, dia bijak tau. Dia ada je helah dia. Tapi buat masa ni, research masih lagi berjalan untuk kurangkan turbo lag ni. Kalau ikutkan kereta baru sekarang ni memang dah minimum dah turbo lag dia. 80% pemandu tak perasan pun. Tapi nak puaskan hati lagi 20% pemandu ni yang sangat mencabar ni. Jadi korang sendiri pernah rasa tak turbo lag ni? Kongsi pengalaman anda di ruangan komen di bawah. Dan kalau anda suka dengan video-video macam ni, bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.